إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita ruang dan kesempatan untuk terus hidup atas muka bumi ini. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita dapat sembahyang subuh secara berjamaah, dapat pula duduk dalam majlis ilmu secara langsung. Kita membincangkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih berkat bila kita banyak meneliti, mentadabbur maksud makna-makna Al-Quran, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita pada ayat yang ke-63. Surah Al-Ankabut, muka surat 25. Ayat 63 surah Al-Ankabut, muka surat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa أحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون صدق الله العظيم. ولئن سألتهم nun mati bertemu dengan sin ikhfa hakiki, kita baca dengan dengung qada 2 harakat. Sembunyikan bunyi nun itu ke dalam huruf sin. Dia akan jadi gabungan bunyi, bukan bunyi nun, bukan bunyi sin. Wala'in, sebutan tu macam nak sebut huruf sin tapi belum sebut lagi. Wala'in sa'altahum, hum man, mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislaini ataupun idgham mutamasilain ataupun idgham saghir, sama itu. Kita baca dengung qada 2 harakat. Sa'altahum man nazzala. Man nazzala itu idgham ma'al gunnah kerana nun mati bertemu dengan nun. Atau kita selalu sebut setiap nun yang mati, jikalau tiada tanda mati di atasnya, hendaklah kita dengungkan qadar 2 harakat. Kecuali kalau di hadapan huruf nun itu huruf lam dan ra. Yang ini kena dengung 2 harakat. Man nazzala minas sama'i ma'a. Jadi as-sama' dengan ma sama. Man wajib muttasil. Kerana huruf mad yakni alif pada kedua-dua kalimah itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Itu mad wajib. Maka kita kena baca 4 harakat. Ma minas sama'i ma'am fa ahya bih. Hamzah bagi 2 di atas bertemu dengan fa. Tanwid bertemu dengan fa. Ikhfa hakiki. Dengung qada 2 harakat. Ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha. Nun mati bertemu dengan ba. Kalau tuan-tuan jumpa nun mati, atas ada huruf mim kecil macam ni, depan tu ada huruf ba, itu iqlab. Kita baca dengan dengung qada 2 harakat. Mim. Setengah ulama sebut bila iklab ni kena buka mulut sikit. Min ba'di mautiha. Kalau Syekh Khalil Khusari dalam satu kitab tajwid saya baca, tutup mulut pun tak apa, tapi jangan pejam. Mim, jangan mim. Kita baca tu longgarkan. Min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Lun Allah, semua nun yang bersabdu dalam Quran wajibul gunnah, wajib didengungkan. Semua nun wajib didengungkan bila dia bersabdu. 2 harakat. La yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah. Alhamdulillah, mim mati bertemu dengan dal, itu izhar syafawi. Kita baca dengan jelas dan nyata. Jelaskan bunyi mim yang mati itu. Alhamdulillah. Tidak ada dengung. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Bal aktsaruhum, hum la. Mim mati bertemu dengan lam. Ini izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Ya'qilun man arid lisukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakah. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala'in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ard
فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran insya-Allah. Allah Akbar. Dan demi kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Lalu menghidupkan dengan air itu akan bumi yang sudah mati, yakni kering. Pasti mereka mengatakan Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, sebaliknya kebanyakan mereka tidak memikirkan. Jadi dalam ayat 53 ni Allah Ta'ala sebut di sini, kalau kamu tanya orang musyrik Mekah tu, siapa yang turunkan air hujan daripada langit? Dan dengan air hujan itu Allah Ta'ala akan hidupkan bumi ini yang kering kontang sebelum turunnya air hujan. Turun air hujan jadi basah, jadi hidup bumi ini. Allah Ta'ala sebut mereka pasti akan mengatakan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, katakanlah segala puji bagi Allah, sebaliknya kebanyakan mereka tidak memikirkan. Baik tuan-tuan, kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni. Kemudian Allah menyebutkan lagi pengakuan orang-orang musyrik itu, iaitu seandainya mereka itu engkau tanya, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Dan dengan air hujan itu pula disuburkannya bumi yang mati kerana kekeringan, sehingga tumbuhlah segala macam tanam-tanaman yang kelihatannya menghijau dan menghasilkan buah-buahan yang sangat banyak. Padahal sebelum itu tidak dapat menumbuhkan sebarang tumbuh-tumbuhan. Maka pertanyaan ini tidak ada jalan lain untuk mereka menjawabnya kecuali satu sahaja, iaitu kata mereka bahawa yang melakukan demikian tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah. Kerana Allah sahajalah yang dapat menciptakan segala makhluk yang wujud, tetapi yang menghairankan segala makhluk yang wujud, setelah mengakui wujudnya. Betul tak daun ni tuan? Tidak habis. Dia mati hidup Dah habis. Tetapi yang menghairankan, setelah mengakui wujudnya Allah, kemudian mereka terus juga menyekutukan Tuhan dengan makhluk lain. Manakala tetaplah sudah bahawa Tuhan pencipta alam itu ialah yang memulakan mengadakannya dan juga dapat mengulang kembali untuk mengadakannya. Maka di sini Allah mengingatkan pula kepada Rasulnya supaya mengatakan bahawa segala puji-pujian bagi Allah yang telah memperlihatkan bukti yang begini terang. Begitu pula tentang pengakuan orang-orang musyrik itu bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara apakah yang mendatangkan manfaat dan guna pada agama mereka dan perkara apa pula yang mendatangkan mudarat. Sebaliknya mereka berkeadaan jahil kerana menyangkakan bahawa dengan menyembah patung dan berhala itu kononnya dapat menghampirkan mereka kepada Tuhan. Baik tuan-tuan, itu yang ditafsirkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Bila kita tengok ayat ni tuan-tuan, dua kali dah Allah Ta'ala tanya.
Sebelum ni ayat 61. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang jadikan langit dan bumi? Menundukkan matahari dan bulan. Mereka kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Kalau kamu tanya mereka lagi, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Daripada air itu Allah Ta'ala hidupkan bumi yang kering kontang. Mereka pun akan jawab Allah. Dua ayat ni tuan-tuan sebenarnya nak mengingatkan orang-orang musyrik Mekah pada ketika itu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama. Kedua, menyedarkan orang-orang musyrik Mekah yang tidak dapat melihat dengan Allah, tidak dapat melihat Allah kerana mereka hanya menggunakan mata zahir melihat segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Yang Tuhan beri tamu ke bumi ni semua dia gunakan. Semua manfaat dia pakai. Ada air dia minum, ada makanan dia makan, bila letih dia tidur hilang letih, bila awih dapat air hilang awih, bila lapar dapat makanan hilang lapar. Lepas tu nak bergerak ke tempat lain tidak ada kenderaan, ada tunggangan, naik tunggangan. Segala macam nikmat tamu ke bumi ni orang musyrik Mekah gunakan. Dan mereka bergembira dengan nikmat itu. Mereka nampak nikmat tu, mereka gunakan. Tetapi mata hati mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan, siapa jadi langit ni? Siapa jadi bumi ni? Siapa turunkan air hujan ni? Siapa yang turunkan air hujan? Dengan air hujan tu hidup. Tuan-tuan tengok pagi bila hujan turun, kita tengok bumi pada ketika selepas hujan. Rumput-rumput, pokok-pokok hijau dia lain tuan-tuan. Siapa ada tanam pokok bunga kan, pagi-pagi payah nak buat tak. Bila air hujan ni ambil sebatang pokok bunga bawa lagi masuk rumah. Jangan konon air hujan. Yang lain tu kita bagi dia konon hujan. Yang dalam rumah tu tuan siram dengan air paip. Esok pagi tuan bawa dua-dua pokok tu, cuba beza kan. Yang ni air hujan, yang ni kita siram dengan air paip. Kita tengok. Kita akan nampak pohon, pokok yang konon air hujan, siraman air hujan lebih subur daripada yang kita tanam, yang kita tuang air, yang kita siram. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Tu Allah Ta'ala sebut tu. Maka dengan air hujan tu Allah Ta'ala hidupkan bumi selepas kematiannya. Maksudnya bumi yang kering tadi, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, bila turun hujan subur dia balik. Jadi Allah Ta'ala tanya manusia ni supaya apa? Supaya nak mengingatkan manusia kembali kepada Allah. Di Jamaliyah malam semalam kan kita tanya, siapa yang lebih berhak untuk kita pedulikan? Mana yang lebih berhak kita peduli? Hadiah ke orang yang bagi hadiah? Hadiah ke orang bagi hadiah? Baik ke perangai, bila kita dapat hadiah, kita pun beran. Beran tu apa? Itu bahasa Moncih beran tu. Kita apa beran tu? Beran nak yang keluar dah. Apa tu? Alamak ai. Apa beran tu? Kita betul? Kita sibuk dengan hadiah tu. Parah betul. Kita dapat hadiah, orang bagi hadiah. Orang bagi kita sibuk. Beran sibuk dengan hadiah tu. Ni orang bagi tadi ni. Terima kasih pun tak ucap. Tak ucap terima kasih pun. Dapat buka, ya Allah cantik Orang tu nunggu tengok ya kita. Ya Allah lawai. Telefon. Siap nak main-main lagi. Kecau macam tu ya. Tu perangai orang buruk. Dia bila dapat hadiah, orang bagi, terima kasih Tuhan, ya Allah, saya tak ada telefon dah, Tuhan bagi dapat. Bukan hadiah tu yang kita nak beran, yang kita pandang tau. Orang yang bagi hadiah. Ini yang berlaku kepada kehidupan manusia. Apa yang tak ada atas muka bumi ni, yang Allah Ta'ala kurniakan. Apa yang tak ada untuk kita. Tuan-tuan tengok. Baik tu ada soalan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhan manakah yang kau nak dustakan lagi? Kita jadi selesa atas muka bumi ni sebab semua nikmat-nikmat Tuhan berterabur atas bumi ni untuk kegunaan kita.
Sampai ikan dalam sungai tu pun yang susah nak cokau tu, boleh lari-lari tu, kita boleh cokau. Boleh masuk kudek dalam perut kita. Tu bahasa kasar tu. Kan? Tu dalam sungai kocik lagi. Dalam laut tu pun dapat kokah dia orang. Kokah. Dapat jalur dia orang. Tangkap. Dalam laut besar tu. Dapat yang ambil ikan tu. Dapat juga masuk dalam perut. Tak cukup dengan itu. Yang terabang tu pun tembak kat tu. Luruh ke bawah. Baik tu ambil. Tu madu kata pokok tu. Setinggi-tinggi pokok tu. Pokok talang tu. Dapat ya kikir madu tu. Semuanya Allah Ta'ala kurniakan pada manusia. Tapi manusia lupa. Semua itu pemberian daripada Allah. Yang ni yang berlaku kepada orang musyrik. Allah Ta'ala cerita orang musyrik. Dia tembak jauh. Dia tembak jauh. Masuk kita semua. Kita dapat rezeki, dapat nikmat semua. Lupa Allah Ta'ala. Ni ayat ni turun ke kita. Tuhan ingatkan balik. Siapa jadi langit? Siapa jadi bumi? Matahari naik elok je pagi. Petang dia turun. Air hujan tu. Siapa turun? Allah Ta'ala turunkan. Ni macam buku anak sindir menantu lah ni. Allah Ta'ala cerita tentang orang musyrik. Tapi tembak kat kita ni. Hujung ayat tu sebab apa? Allah Ta'ala ajar. Qulil hamdulillah. Katakan wahai Muhammad, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala yang kurniakan semua. Senang nak cakap. Orang musyrik, dia tidak dapat melihat Allah dengan mata hati. Dan dia tidak merasakan selama ini bahawasanya mereka itu telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf tuan, tokak cepet nak kering. Itu jugalah yang berlaku kepada kebanyakan manusia hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya suka untuk selalu kita ungkit balik. Kita ungkit balik kehidupan kita ni supaya kita sedar. Kalau tak ungkit jadi tak sedar dah. Yang tak sedar. Sebab orang salah satu daripada cara nak mengingatkan orang-orang Melayu ni ungkit balik. Kau tak ingat lu. Siapa yang malau kau masa kecil? Ingat balik. Kau tak ingat lu macam mana kau pergi Mesir? Kau tak ada tiket lu. Cik yang mulian. Ingat balik. Kau tak ingat lu naik motor jatuh, langgar pokok ketapang. Cik yang papah kau pergi hospital. Ingat balik. Jadi Allah Ta'ala selalu guna unsur flashback dalam ayat Quran ni. Wa'iz banyak. Jadi bila kita nak mengingat nikmat Tuhan ni, kita tak dapat nak bersyukur tuan-tuan. Bila kita tak nampak apa yang kita dapat. Sebab itu kita kena kembali ke belakang balik. Daripada kecil sampai kita sekarang. Tuan-tuan tengoklah sendiri. Kehidupan kita yang berbeza-beza. Beratus ribu orang. Bahkan juta orang. Yang Allah Ta'ala jaga, bela sampai ke hari ini. Kita dalam masjid ni pun semua ada kerja. Semua ada kedudukan sendiri. Semua ada rezeki sendiri. Semua ada isi sendiri. Ada anak-anak. Ada kehidupan sendiri. Kita tak merempat duduk bawah jabatan apa semua kita. Mewah hidup kita. Walaupun bukan orang yang paling kaya di Malaysia ni. Tapi kehidupan kita mewah. Pagi ada ya pasar tani tu. Apa nak makan? Pergilah cokau. Luan duit. Ada ya. Kalau tak ada duit pun. Pergi tepi-tepi sungai tu. Kangkung banyak. Ubi pun banyak. Gali tanah tu. Ada ubi. Boleh makan. Tak ada kita merempat tanah muka bumi ni. Allah Ta'ala sediakan cukup. Kalau berlaku macam ni keadaan, kau pergi sini. Kalau berlaku macam ni keadaan, sini ada. Allah Ta'ala sediakan cukup untuk kehidupan kita. Daripada kecil, tak ada apa-apa. Kita belajar. Kita bukan curi duit benar pun. Tapi Allah Ta'ala pastikan laluan kita. Masuk universiti kita. Ada PMR, ada SPM. Dapat pula diploma. Dapat ijazah. Kata orang tu, ijazah lu. Dapat ijazah pertama. Dapat master. Jadi doktor, jadi prof. Masing-masing naik kehidupannya. Naik bika, naik motor, naik kancil. Pergi pula suara, dapat wira. Naik pula wajah. Ya Allah ya Tuhanku kan. Datang pula Volvo, masuk Mercedes. Datang pula Esima. Memanglah tu. Masya Allah. Naik wildfire. Semua kita fire lepas tu. Apa pun tak ada. Tak ada anak. Tak ada pasangan hidup. Dapat pasangan hidup. Padahal susah nak cari dulu. Hampir pasti. Membujang lah sampai tua. Ada orang nak ke kita. Ramai orang dalam dunia ni. Kita yang nak. Masing-masing ada pasangan. Dapat pasangan.
Tengoklah orang ada anak, Allah Ta'ala bagi anak 1, 2, 3, nikmat pasal sampai 5. Kan? Tua lah bini kita, dah perak nombor 2. Hari 1 lagi, 2, separuh orang lah. Anak kita berkahwin pula, dapat anak lagi, ada cucu. Masya-Allah. Sampai bercicit kita. Sampai kita pun akhirnya jadi macam umur macam ni, 50, 60 tahun tuan. Tengok apa yang Allah Ta'ala tak beri pada kita. Dah tak bekerja kita, kau dah berhenti dah. Tak boleh kerja lagi, umur dah 60. Pencen, kata Allah Ta'ala. Kita pun pencen. Allah pencen, kau nak potong gaji. Potong separuh. Hilang pek ibu. Anak bagi 8,000 sebulan. Dari tinggi pula dapat Siapa bagi? Anak-anak yang bagi. Rezeki kita ada. Ya. Sampai kita mati, tuan-tuan. Tuhan Allah Ta'ala mulia kita. Tapi manusia tak rasa. Sampai kita meninggal, kita mati bukan ambil syarat masuk lubang yang tu je. Orang tetangga ramai. Pakai baju, dah mati tu. Patut ambil, masuklah dalam lubang tu. Enggak, dah mati, dah buat apa? Tapi tak, Allah tetap muliakan manusia. Dia mandi, suruh pakai baju, suruh semayang, angkat baik-baik, gosok perlahan-lahan. Masuk perlahan-lahan. Masya-Allah. Sampai kita dah tak ada pun, anak-anak kita menghadiahkan macam-macam. Fatihah, tahlil, doa selamat. Mati kita berpuluh tahun pun, ada anak-anak kita yang mendoakan. Apa lagi nikmat Tuhan yang tuan-tuan nak dustakan? Sebabnya Allah Ta'ala ajar di hujung ayat ni, Qulil hamdulillah. Ucapkanlah segala puji bagi Allah. Kalau itu pun manusia tak nampak lagi, tak tahulah kita nak sebut apa lagi. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan. Siapa ni? Orang-orang musyrik Mekah. Kita orang mengaji, tuan-tuan. Jadi nikmat Tuhan ni kena diperhatikan. Kehidupan ni kena dihayati. Barulah akan datang syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ke-63. Allah. Kita masuk ayat yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan sahaja. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Allah Ta'ala sebut, kehidupan dunia ni, dia hanya senda gurau. Lahwun ni lara, benda yang banyak melalaikan. Kehidupan dunia ni banyak melalaikan, lahwun ni. Tidak adalah kehidupan dunia ni melainkan lahwun, dia banyak melalaikan kita. Wala'ib, dan orang suka lepak-lepak, main-main, habis-habis masa. Sedangkan kehidupan akhirat itulah sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Setelah menyebutkan bahawa orang-orang musyrik itu mengakui Allah itu Tuhan, pencipta dan pemberi rezeki, namun demikian mereka tidak mahu menyembahnya. Sebaliknya menyembah yang lain seperti patung-patung dan berhala, semata-mata kerana tertipu oleh kesenangan hidup di dunia dengan segala kemewahannya. Lalu disusulnya di sini dengan mengatakan bahawasanya dunia ini adalah merupakan tempat senda gurau dan bermain-main sahaja, serta menjadi tempat untuk mencari kesenangan bagi orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Dunia ini adalah sangat terbatas tempohnya dan keadaannya yang ada ini tidak pula kekal. Sedangkan kampung akhirat itulah sebenar-benarnya tempat kediaman dan kehidupan yang kekal. Di sanalah manusia akan tinggal dan hidup untuk selama-lamanya. Kalaulah hal ini diketahui oleh orang-orang yang syirik dan yang menyekutukan Allah, tentulah mereka tidak mahu mengutamakan kehidupan di dunia ini dan mementingkannya, kerana cepat sekali hilangnya dan lambat laun akan ditinggalkan juga. Tidak adalah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau ataupun perkara yang melalaikan dan main-main sahaja. Cuba tuan-tuan tengok atas muka bumi ni. Kita kira tak payahlah pergi jauh. Kita pergi taman kita je. Berapa orang yang
yang boleh beribadah, berapa orang yang tak beribadah. Berapa orang yang sembahyang agak-agak, berapa orang yang tak sembahyang. Berapa orang yang boleh pergi berjemaah di masjid, surau, taman kita setiap 5 waktu, berapa orang yang tak pergi. Tuan-tuan akan tengok, yang tak pergi itu lagi ramai daripada yang pergi. Lahu wa la'ib. Manusia atas muka bumi ni memang nak duduk rehat-rehat je. Nak senang-senang je. Allah Ta'ala beritahu ni. Allah Ta'ala beritahu kita. Sebab itulah Nabi pun ingatkan. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia selalu dikelabui matanya, selalu tertipu. Rasulullah ingatkan, iaitu yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa lapang. Dengan adanya masa lapang, dengan sihatlah orang boleh merayau-rayau. Boleh main itu, boleh main ni, boleh pergi mana dia suka. Cuba tengok dia sakit, masa sakit tu jiwa ibadah dah timbul. Dia boleh berdoa, ya Allah kalau aku sihat ni, aku nak sedekah pisang ke masjid. Ya Allah kalau aku sihat ni, aku nak pergi jemaah. Ya Allah kalau aku sihat ni, macam-macam doa je yang terdetik dalam hatinya. Aku nak jamu orang taman ni, nak buat kenduri ni sebab sembuh. Jiwa ibadat dia muncul, subuh jiwa ibadat dia. Sebab apa? Sebab sakit. Bila sihat, jiwa ibadah tak timbul-timbul, hilang tak tahu ke mana pergi. Sebab apa? Dunia ni memang menjanjikan satu perkara yang menarik, yang melalaikan dan penuh dengan main-main. Baik itu syair Arab sebut, "Iyad dunya taqulu bimilki fiha, hazari hazari min fakki wa batshi." Inilah dunia yang menawarkan dengan segala isinya. Tapi hati-hati, waspadalah kamu, hazari hazari min fakki wa batshi. Dengan pukulan dan tumbukanku, dengan tumbukan dan tendanganku. Dunia sebut, ni semua ada ni, kau ambil lah. Tapi kau hati-hati, kalau kau nak tumbuk kat dunia ni kan pensan tahu kita. Lupa kita kepada akhirat. Dan inilah yang berlaku kepada manusia. Bila dunia ini mudah didapatkan, maka akhirnya dunia itu menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Kita diajar doa itu. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah dunia di tanganku dan jangan kau masukkan dunia dalam hatiku. Kalau dunia tak kek tangan, senang kita tauzikkan, agih-agihkan pada orang lain dunia ni. Tapi kalau dunia dalam hati kita, kita akan jadi bakhil, kedekut. Dunia akan membelit jiwa kita. Wala'ib, dan main-main dia. Apa permainan tengah dunia ni yang tak ada orang suka? Hidup ni penuh main-main tuan-tuan. Hidup ni penuh dengan permainan. Penuh main. Duduk main, bola tampar, bola jaring, ambil bola, bola tampar, bola jaring. Loti disepak bola tu, dibaling bola tu. Lawan dia baling, ditampar pula. Loti tampar bola tu lah, masuk dalam jaring pula. Bosah bola ni kocik kan. Loti sepak, ambil kayu, bodar lah bola tu dengan kayu hoki lah. Pergi. Semua jenis. Dah loti lah main bola. Apa ni loti bola? Buatlah shuttlecock. Bantailah shuttle tu, terbang-terbang itu ke kiri kanan. Bodoh mandang Satu dunia sibuk. Main bola, satu dunia boleh berjemaah. Piala dunia. Buat kat Qatar. Orang Malaysia bangun pagi berjemaah. Mana ada baca Quran sedunia baca Quran. Boleh buat. Buat Quran hawa kat Malaysia pun ada orang tak pedulikan Quran hawa tu. Main bola satu dunia. Tak ada TV, boli TV itu. Balik ni poli pada dunia ni berhutang cari TV. Buatlah makan bola, tidur bola, bini pun bola. Bayangkan tuan. Orang berjemaah dengan permainan. Main badminton satu dunia, main bola satu dunia. Apa yang tak ada dunia? Dalam bab jemaah, tak ada orang buat dunia orang. Sebab dunia ni adalah permainan. Tak kira musim. Musim panas ni main ni. Musim sejuk ni main ni.
Sampai paling command pun tak ada bodoh nak buat masa sejuk, ambil ikan tuna baling siapa paling jauh. Orang putih kan. Aduh, kita tengok dalam TV tu. Dalam hati kita lah, apa ya Allah pula bangang pula ni, tak ada bodoh nak buat kau. Ambil ikan tuna tu, zoom, baling ni. Tengok siapa paling jauh. Latih baling ikan kan. Tengok sampai tinggi sekali, menyerap ada orang turun ke bawah tu sampai patah-patah fating. Tak ada bodoh nak buat. Orang putih kan. Jadi sukan pula. Fikir macam mana nak main tu. Musim sejuk pun boleh main golf. Ilah Allah. Tak boleh main hoki, bola tak bergorak kat salji tu. Dibuat elak hoki ais. Lepeh elak bola terabang dalam ais tu. Orang hidup ni memang main dia kerja kan. Paling tidak pun tak ada bodoh nak buat, duduk orang main minum kopi, ambil bosi balik. Apa menatangmu tu? Adat itu pun ramai orang tengok tu. Ilah Allah. Memang gila lah manusia ini. Memang gila. Main. Balik. Apa main ni tak ada orang? Semua ada orang tuan-tuan. Ya Allah ya Tuanku. Semua ada orang. Masuklah kita hari ni. Tengok anak-anak kita yang muda-muda. Main. Sampai dah latih main berkojar-kojar tu di dunia tak boleh gerak. Dibuat telefon. Dalam telefon nak main bowling pun dalam telefon. Ya Allah ya Tuhan. Main bola pun boleh. Tak payah pergi padang dah. Dah tak larat bona. Dulu kita bersilat. Tak boleh bertumbuk. Dia bagi kita bertumbuk dalam TV pula. Main tokan-tokan pula. Bertumbuk dalam TV tu. Memang gila lah dunia ni tuan. Kita pun sama jadi gila. Lahwu wala'in. Akhirnya apa? Dengan sebab permainan tu. Orang lambik semayang. Orang tak poso. Orang tak bayar zakat. Banyak sebab. Sebab dunia ni. Orang nak mainnya. Kemudian melalaikan. Ini yang berlaku kepada kehidupan manusia tanpa disedari. Sebab tu orang cerdik, dia tak nampak dunia semua ni. Sebab tu ada pepatah Arab sebut. Apa? Dia tak datang. Kaji datang tu, biar ada dulu. Tak datang deh. Udah minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fahalawatud dunya liman jahala wa muraratud dunya liman aqala. Itu dalam syair Arab ada sebut. Dunia ni nampak manis bagi orang-orang yang jahala, orang yang jahil. Elok dunia ni, cantik dekat dia. Semua indah. Dia pun ambil semua yang dunia tawarkan. Wa muraratud dunya liman aqala. Tapi pahit di dunia, buruk dunia ni hanya dirasakan, diketahui oleh orang-orang yang berakal. Jadi kita pilihlah. Nak jadi orang berakal ke orang yang jahil. Orang yang berakal maka dia akan melebihkan kehidupan akhiratnya. Allah Ta'ala cerita tentang keburukan dunia. Kemudian Allah Ta'ala pun berikan sebenarnya yang betulnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kenapa guna hayawan? Lahiyal hayawan. Kita ambil dari segi bahasa lah. Hayawan ni disebut mubalaghah. Kenapa tak buat wa inna daral akhirata lahiyal hayah? Hidup. Sesungguhnya kampung akhirat tu adalah kehidupan yang sebenar. Betul-betul hidup. Tapi Allah Ta'ala gunakan hayawan. Kita jadi haiwan kau. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kita pun, ni kita kena main bahasa lah. Orang Melayu sendiri. Hayah, maknanya hidup. Tak ada rasa apa-apa. Hayawan, hidup. Kita terbayangkan hayawan. Kita sebut hewan kan. Hewan tu daripada hayawan. Bila sebut, akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Macam hayawan. Tuan-tuan tengok hewan hidup dengan kita hidup. Tuan-tuan, boleh kah? Pergi pasar kan, pergi ambil timun tu, gigit. Tak payah bayar. Gigit. Pergi ke Cik Sari jual ayam tu, sewat ayam seekor masuk dalam bokeh. Pergi lah ke kedai teh, orang tengah duduk, orang tu pesan teh datang, kita duduk sebelah dia, boleh dia nak ambil, kita minum. Kalau buat macam tu, dia boda dia orang. Ni orang gila mana? Boda dia orang. Sesuka hati kau pula nak ambil barang orang. Tu siapa punya kerja tu? Itu haiwan punya kerja. Haiwan punya kerja.
Maksud saya, dia boleh buat apa yang dia suka. Haiwan. Tak ada orang nak marah dah. Mana kerja dia kan. Orang marah pun halau-halau yang tu ya. Cik, minta maaf cik, nak masuk nak makan bunga boleh. Tak ada kambing minta permisi kat tuan rumah tu, mengebek dia tunjuk bunga. Boleh makan, boleh makan. Tak ada. Dia makan apa dia nak makan, dia terberak ke tempat dia terberak, dia terkancing mana dia nak. Siapa yang cakap itu haiwan. Tu betul-betul hidup. Tak ada undang-undang. Tak ada kongkongan. Pokok dia nak haiwan tu dia kan. Manusia tak boleh macam tu. Banyak ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Tu kat mana? Di dunia. Tak boleh dia pergi turun rumah susu hati dia ambil barang orang masuk rumah orang tidur atau tu. Itu semua boleh buat ke akhirat. Haiwan betul-betul hidup. Kau nak makan, kau makanlah sebanyak-banyaknya. Hari ni kau jangan semayang. Kau nak rehat, kau rehatlah sebanyak-banyaknya. Berapa orang kau nak bini, tuan bini kau, tuan bini kau, tuan bini kau. Ni semua bini kau ni. Oh lagi. Apa kau nak? Kau fikir ya datang. Kau fikir ya datang. Tak ada batas. Dulu kau sibuk cik tanah tak ada tanah. Ni 100 tahun perjalanan tanah kau. Kau ambil dah. Allah Ta'ala bagi semua. Buat dalam akhirat tu. Itulah sebenarnya kehidupan. Lahiyal hayawan. Sebab itu dalam syurga tuan-tuan, dah mati kita, tak ada kematian. Sebab Allah Ta'ala nak bagi-bagi betul-betul hidup. Sesungguhnya kehidupan kampung akhirat tu adalah kehidupan yang sebenarnya. Memang betul-betul hidup sebab tak ada mati-mati lepas itu. Sebab tidur pun tak layak tidur tu ada di syurga. Kan kita dah sebut sebelum ni kan. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak tidur dalam syurga? Rasulullah kata tak ada tidur. Kenapa tak ada tidur ya Rasulullah? Sebab tidur tu adik-beradik kepada kematian. Orang tidur tu orang mati. Di dalam syurga ni tak ada tidur sebab tidur mati. Lepas mati tak ada mati dah. Kita hidup, betul-betul hidup. Hiduplah kita selama-lamanya. Tidur pun tak ada. Latih ngantuk tu Ustaz. Jangan fikir macam tu lagi. Tak ada. Memang hidup betul-betul. Kau pergilah mana kau nak pergi. Kata anak murid saya kat Semadah. Boleh buat apa tak? Boleh buat apa? Ya Ustaz. Ya buat. Syurga ni tempat senang. Macam tu Ustaz saya nak naik kapal terbang tinggi-tinggi. Paling tinggi tadi. Lepas tu saya nak terjun ke bawah, kepala ke bawah. Buatlah kau nak. Korek kau lah kau nak buatlah. Lain pula niat kan. Ada pula Ustaz, besok kalau macam tu saya nak kumpulkan semua artis-artis Korea lawa tu, bini saya serupa-rupa macam tu. Boleh lebih pada tu boleh tak apa. Lain pula niat masya-Allah budak-budak ni. Kan? Itulah kehidupan yang sebenar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Ayat ni nak beritahu ramai orang tak tahu. Ramai orang lupa. Sebab tu orang sibuk dengan dunia ni. Lekor dengan dunia ni. Sebenarnya yang menunggu di akhirat tu, ya Allah ya Tuhanku, tak tahu lagi. Sampai tak tahu nak buat apa dalam akhirat tu nanti. Tapi manusia ramai tak tahu kata Allah Ta'ala. Sebab itulah dia sibuk dengan dunia ni. Heboh dengan dunia ni. Sehingga akhir dia melupakan akhirat yang menjanjikan sesuatu yang lebih hebat. Lebih dahsyat. Sampai tak boleh dipikir oleh otak ni. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Rasulullah menyebutkan tentang sifat syurga itu. Sesuatu nikmat yang mata tak pernah lihat. Tuan-tuan pergilah jelajah, ziarah. Pergilah melancong mana tempat yang paling lawa atas muka bumi ni. Itu bukan syurga sebenarnya. Syurga lebih baik daripada itu lagi. Sebab mata kita tak pernah melihat syurga. Wala uzunun sami'at. Kira kita pun tak pernah dengar tentang syurga ni. Tentang kehebatan yang sebenar. Allah Ta'ala cerita. Ada bidadari. Ada air mengalir. Itu ya. Lebih daripada itu lagi sebenarnya Allah Ta'ala sediakan. Wala khatar ala qalbil bashar. Sekuat mana pun daya imajinasi manusia menggunakan akal fikirannya, detikkan hatinya, dia takkan dapat membayangkan kehebatan syurga itu. Lau kanu ya'lamun. Orang-orang, kalau kamu mengetahui, nescaya kamu takkan lalai dengan kehidupan dunia ini. Ini ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, duduk kat pondok tu. Dia dengan amalan dia. Siang, petang, pagi, malam, wirid, zikir, Quran, baca kitab, ngajar orang. Dia tak ada buat apa-apa tuan. Terus pandang mungkin mata hatinya melihat syurga dengan keindahannya. Mata hati bukan mata rasa, tak nampak. Mereka dapat memikirkan hakikat itu. Kita fikir, kita tahu tu. Tapi kita tak dapat nak
beramal seperti mereka. Maksudnya tuan-tuan, ada sesuatu yang kurang dalam jiwa kita, dalam diri kita. Nah, pastinya hati kita masih lagi dibelit oleh dunia, dilingkari oleh dunia. Dia hanya di dunia kita ni sehingga kita gagal untuk beribadah dengan baik. Mudah-mudahan bila kita baca ayat ni tuan-tuan, apapun kedudukan kita, status kita, kerja kita, janganlah kita tinggalkan ibadah, akhirat. Gunakanlah semua ruang yang Allah Ta'ala berikan, kesihatan, harta, kemewahan, kesenangan, masa lapang ini, kita seret semuanya. Mudah-mudahan semuanya nanti memberikan manfaat untuk kita di akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Itu ayat yang ke-64 tuan-tuan. Dah habis hari dah. Dah pukul 7.20. Sampai tak ayat bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu saya baru ingat. Pukul 8 kan saya ada kelas kat sekolah. Lupa pula. Sekarang nak borak kedai kopi tu sekian lama lagi kan. Sekarang tak sampai pula. Oh teringat ada kelas. Tuan-tuan kita berhenti kat sini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki nanti. Kita sambung lagi pada masa-masa akan datang. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan sebab asbab kita masuk ke majlis ilmu ini pada pagi Ahad ni, Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan kesalahan kita selama ini. Dosa pada diri sendiri, dosa pada ibu ayah kita, dosa pada adik-beradik kita, anak kita, pada jiran tetangga kita, pada sahabat kita. Mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke majlis ilmu ini, Allah Ta'ala kurniakan ketenangan dalam diri dan kehidupan kita, anak beranak kita. Mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada kita sekeluarga. Masuk juga jiran-jiran dan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke majlis ilmu ini, Allah Ta'ala kurniakan ketenangan hidup untuk kita dunia, akhirat, segala nikmat yang baik Tuhan beri pada kita, dapat kita bergunakan dengan baik. Kalau kita bertemu dengan masalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan jalan keluar. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.